Salam sejahtera kepada Dr. Ngo dengan kawan-kawan saya. Ini adalah pembentangan dari kumpulan saya, iaitu kumpulan 2 tentang filem pendek kami, iaitu Tattoo Tabu. Pecahan tatu mempunyai sejarah dan konotasi yang negatif dalam masyarakat Malaysia. Malah pemberitaan jenayah di Malaysia seringkali menggunakan tatu sebagai elemen peridentifikasian, terutamanya jenayah yang melibatkan ahli kumpulan kongsi gelap. Malah sebarang kaitan berkenaan tatu walaupun menggunakan aplikasi suntingan dan tapisan iaitu filter di media sosial, mendapat perhatian awam, terutamanya sekiranya pelaku terdiri daripada golongan selebriti. Pandangan negatif terhadap tatu dalam masyarakat Malaysia sangat meluas sehingga perlunya penjelasan dari mereka yang berminat atau mempunyai tatu untuk memilikinya. Namun, adakah wajar individu bertatu ini dilayan dan dihakimi sebegitu rupa oleh ahli masyarakat? Saya Nur Aminah binti Aziz akan menerangkan tentang aspek naratif video kami, iaitu Tattoo Tabu. Video kami merupakan video dokumentari pendek yang mempunyai mesej untuk menentang ideologi dominan di Malaysia, iaitu stereotip dan prejudis terhadap tatu. Di awal video kami ada menyunting beberapa video dari berita televisyen dan juga kereta akhbar online yang menyatakan tatu sinonim dengan gangsterism ataupun ahli kongsi gelap. Dengan paparan ini, kami dapat menunjukkan stereotip negatif terhadap tatu sememangnya wujud di Malaysia. Orang ada tatu sama dengan orang jahat ataupun ahli kongsi gelap. Seterusnya, kami bermula dengan paparan seorang wanita yang sedang membaca Quran sebagai representasi orang Islam. Setelah itu, temuduga dijalankan. Kami bermula dengan pandangan orang Islam adalah kerana agama Islam merupakan agama paling banyak dianuti di Malaysia, iaitu sebanyak 61% menurut Department of Statistik Malaysia 2010. Dalam sesi temuduga bersama Puan Ramlah Hussein, dia ada menyatakan pandangannya terhadap orang bertatu ni adalah orang jahat dan dia takut jika didekati oleh orang bertatu. Dia juga memberitahu sebab mengapa Islam mengharamkan tatu. Kami bermula dengan paparan Puan Ramlah adalah kerana sebagai justifikasi yang kukuh untuk menentang tatu seperti mana klip berita dan klip kereta akhbar yang dipaparkan di awal video. Setelah itu, kami menunjukkan paparan dan temuduga wanita daripada kaum Kayan, Nancy Unyang Ani, yang badannya dipenuhi oleh tatu. Kami mulakan dengan suntingan paparan barang kaum Kayan di almari rumahnya untuk memberi pengenalan tentang identitinya. Dia menyatakan dia membuat tatu adalah kerana sebagai adat kaumnya untuk wanita apabila sudah meningkat dewasa. Dia juga menyatakan dia tidak beberapa suka tentang tatu moden kerana ia dikaitkan dengan fashion. Menurut pandangannya, dia tidak beberapa suka tentang tatu moden kerana ia lebih dikaitkan dengan fashion. Dan kami menunjukkan persepsi dari kaum Kayan adalah kerana untuk memberi pencerahan kepada audiens tentang tatu ini juga merupakan adat sesebuah kaum dan bukan hanya dimiliki oleh gangster semata-mata. Seterusnya, paparan tatu yang simbolik dipaparkan oleh seorang wanita muda yang mempunyai tatu di atas sebab kerohanian. Di gambar ini, di dalam temuguganya ada menyatakan bahawa setiap tatu di badannya melambangkan beberapa simbolik mesej yang baik seperti ilmu pengetahuan. Kami menggunakan muzik catchy sebagai latar belakang video ini untuk menunjukkan bahawa wanita muda moden membuat tatu bukan di atas sebab dia seorang ahli kongsi gelap, tetapi terdapat beberapa kumpulan lain yang melakukan tatu adalah kerana unsur kerohanian. Hal ini sememangnya menentang stereotip tatu di Malaysia. Seterusnya, kami meletakkan persepsi majikan korporat tentang pandangannya terhadap tatu. Puan Naini Koraiza sebagai director sebuah syarikat menyatakan bahawa dia mengakui tidak dinafikan tatu tabu ini memang wujud di Malaysia. Menurutnya, dia menerima individu bertatu yang berbentuk seni dan cantik bukanlah tatu yang menakutkan seperti lambang yang tidak baik. Selain itu, dia juga menyatakan tidak menghakimi individu melalui tatu, malah melihat tentang skill, pengalaman dan kepakaran individu jika dia mahu mencari pekerja di syarikatnya. Semasa paparan temuduga, kami meletakkan beberapa selingan gambar pelakon ataupun model di Malaysia yang punya tatu untuk menunjukkan tatu bukan hanya dari golongan gangster. Di akhir video, kami juga meletakkan quote dari apa yang diperkatakan oleh Puan Nani, iaitu, "Itu lebih penting dari kita judge fizikalnya."
Baik, seterusnya kita akan melihat kepada mise-en-scène sendiri. Okey, mise-en-scène adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk membuat satu perencanaan yang matang dalam segala aspek semasa penghasilan sesuatu adegan dalam sesebuah filem itu sendiri. Okey, apabila perancangan yang dilakukan adalah tepat, sesebuah narasi dalam hasilan sesebuah filem itu dapat menarik perhatian penonton itu sendiri. Okay, dalam filem pendek ini antara mise-en-scène yang ditekankan yang pertama itu setting. Okey, mise-en-scène yang digunakan dalam tebu ini kita dapat lihat melalui si kamera fokus itu sendiri dalam penghasilan dokumentari pendek ini. Okey, dalam dokumentari pendek ini kita dapat lihat bahawa kamera memfokuskan kepada tattoo di mana setiap penceritaan terhadap suatu isu yang ditekankan, kamera akan fokuskan kepada tattoo. Sebagai contoh, kita lihat pada gambar penemu itu sendiri, itu di mana tikam, di mana kamera memfokuskan kepada tattoo tikam itu, iaitu mana menunjukkan tattoo berunsurkan burung hantu yang di atas buku itu sendiri. Okey, seterusnya kita lihat dari segi kostum itu sendiri. Okey, dalam tattoo ini ia dapat memperlihatkan bahawa pelbagai kostum atau pemakaian yang ditetapkan atau yang diterapkan yang dipertontonkan di dalam video pendek ini. Yang pertamanya kita dapat melihat bahawa tikam menggayakan t-shirt ataupun singlet saja berbaju tanpa lengan, itu di mana ia memberi gambaran bahawa ia mudah menunjukkan bahawa dia memakai tattoo dengan jelas, dan ia secara langsung dapat menunjukkan bahawa seseorang yang memakai tattoo ini adalah dari segi dapat dilihat berbeza dari segi pemakaian dia, iaitu seorang yang mempunyai aura yang negatif, yang tidak berkelakuan sopan. Okey, yang seterusnya kita dapat lihat menerusi pemakaian Puan Ramlah itu sendiri, di mana dia memakai telekung yang mencerminkan penganut agama Islam itu melihat kepada persepsi seperti yang diberitahu tadi, melihat pada persepsi penganut agama Islam itu sendiri terhadap seseorang yang memakai tattoo. Okey, mise-en-scène yang digunakan dalam tattoo ini kita dapat lihat melalui si kamera fokus itu sendiri dalam penghasilan dokumentari pendek ini. Okey, dalam dokumentari pendek ini kita dapat lihat bahawa kamera memfokuskan kepada tattoo, di mana setiap penceritaan terhadap suatu isu yang ditekankan, kamera akan fokuskan kepada tattoo. Sebagai contoh, kita lihat pada gambar penemu buah itu sendiri, itu di mana tikam, di mana kamera memfokuskan kepada tattoo tikam itu, iaitu mana menunjukkan tattoo berunsurkan burung hantu yang di atas buku itu sendiri. Baiklah, saya akan bentangkan berkaitan dengan teknik penyuntingan bagi video dokumentari kami, iaitu berkaitan dengan tattoo. Dan teknik penyuntingan kami telah menggunakan teknik Rule of Six yang telah dibawa oleh Walter March, di mana teknik penyuntingan dari sudut audio dan juga dari sudut video. Jadi pada permulaannya saya akan menerangkan berkaitan dengan teknik penyuntingan bagi audio. Editor kami telah menggunakan muzik latar yang bersesuaian dengan topik ini, kerana audio tersebut berunsurkan misteri dan juga siasatan. Kemudian footage yang pada permulaan video, iaitu berkaitan dengan berita dan juga footage yang tertentu,
dan artikel telah disusun mengikut rentak muzik latar tersebut, dan ia sangat-sangat membantu dalam menyampaikan mesej ataupun menyampaikan sebuah perasaan kepada audiens. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada teknik penyuntingan transisi di mana fokus diberikan kepada seterusnya kita beralih kepada teknik penyuntingan transisi di mana apabila penemu bual dua wanita yang bertatu iaitu Tiga Barshini dan juga Puan Nancy, seketika kamera dialihkan kepada anggota badan mereka yang mempunyai tatu. Jadi di situ penekanan setiap perkataan ataupun pendapat mereka mengenai tatu dapat ditekankan dengan lebih terperinci. Seterusnya adalah berkaitan dengan penyuntingan transisi di mana transisi ataupun kamera diubahkan seketika ketika menembual dua wanita yang mempunyai tatu iaitu Tiga Barshini dan juga Puan Nancy. Mengapa kamera diubah ataupun memberi fokus kepada anggota badan yang mempunyai tatu tersebut? Ini adalah kerana apabila mereka bertutur ataupun bercakap mengenai tatu, ia lebih menjelaskan ataupun memberi penekanan terhadap isi kandungan mereka mengenai tatu, dan seiring dengan apa yang terdapat di badan mereka itu ukiran ataupun seni tatu. Seterusnya adalah berkaitan dengan penyuntingan video di mana ketika temu bual Puan Nancy dan juga Tiga Barshini berlangsung, pada ketika itu fokus kamera tidak hanya menghadap kepada wajah mereka ataupun percakapan mereka sahaja, tetapi kamera juga difokuskan kepada tatu ataupun kedudukan tatu yang berada di anggota badan mereka. Ini kerana apabila fokus kamera menuju ke arah tatu tersebut, jadi ianya lebih memberi penekanan tentang isi kandungan yang telah diberikan oleh responden. Ini akan menekankan lagi impak ataupun mesej yang telah dibawa oleh responden tersebut. Sama juga seperti ketika temu bual bersama Puan Ramlah di mana pendapatnya berkaitan dengan pengharaman tatu telah ditekankan melalui ukiran-ukiran yang terdapat di rumahnya iaitu ukiran Islamik dan juga ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam frame yang telah digantung di dinding. Itu merupakan salah satu bukti ataupun sesuatu mesej yang ingin disampaikan bahawa dia merupakan orang Islam yang memegang ajaran Islam. Jadi pengharaman tatu adalah sesuatu yang harus diikut dari sudut Islamik. Dan sebelum temu bual tersebut ditayangkan, pada awal temu bual sebelum ditayangkan, footage beliau membaca Al-Quran dan sudut shot pandangannya adalah sudut eye of bird, di mana di situ terdapat sebuah penekanan yang sangat kuat tentang tentang pendapat beliau berkaitan dengan pengharaman tatu. Jadi di situ audiens telah diberi pendedahan yang bahawa pendapatnya pasti akan tidak sama dengan pendapat-pendapat daripada orang lain berkaitan dengan teknik penyuntingan yang betul akan mendorong audiens untuk memahami impak dan juga mesej yang ingin disampaikan di dalam sesebuah video dokumentari. Komposisi kamera ataupun pergerakan kamera merupakan salah satu teknik yang berkesan untuk menunjukkan sesebuah makna yang tersembunyi bagi sesuatu benda. Sebagai contohnya, di dalam video ini editor telah menekankan pada bahagian tatu dan juga pada sisi muka bahagian kanan ataupun kiri responden. Ini menunjukkan penekanan dari sudut ketika mereka bercakap, dan kemudian pertuturan itu ditonjolkan kepada tatu dan juga pergerakan badan mereka. Jadi tidaklah hanya memandang kepada satu objek ataupun satu sudut sahaja seperti yang dilakukan kepada Puan Ramlah, kerana Puan Ramlah hanya menyampaikan pendapatnya sahaja. Komposisi kamera dan juga teknik penyuntingan yang betul mampu untuk membantu audiens bagi memahami emosi yang telah dibawakan atau telah disampaikan oleh responden dalam sesebuah video dokumentari.
Jadi, adakah kami tercapai objektif kami, iaitu bagi menentang ideologi dominan? Ideologi bahawa tatu tidak semestinya terikat dengan perspektif yang sangat negatif atau perlu terikat dengan gangsterism seperti yang diulangi oleh media. Daripada perbincangan kumpulan saya, aspek hasilan skrin kami iaitu naratif, mise-en-scène dengan teknik penyuntingan telah membantu menekankan dan mempersembahkan suatu segi pandangan yang berlainan daripada apa yang kita semua sudah membiasakan. Aspek hasilan skrin kami telah menunjukkan apa artinya tatu bagi sesetengah golongan dalam masyarakat kita yang dibuktikan pelbagai, bukan sahaja terikat dengan gangsterism. Hasilan skrin kami menolong memahami alternatif kepada idea dominan terhadap tatu.